Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran atau hati mereka terkunci? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan menyebarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Terima kasih kepada SME Bank, Ustaz Ain dan seluruh tuan-tuan, puan-puan yang sudi untuk mengorbankan sedikit masa, iaitulah 50 minit menghadiri kuliah zuhur ini. Dan sesungguhnya yang hadir dan yang mendengar live adalah mereka yang dipilih oleh Allah untuk mengetahui hakikat sebenar kehidupan adalah kita sentiasa di dalam proses untuk diuji. Tajuk yang akan saya sampaikan pada hari ini sebagaimana tertera dalam poster, iaitulah mengenai 5, tapi sebenarnya 6 ujian yang akan datang kepada setiap mukmin. 6 ujian yang akan sentiasa hadir kepada seseorang yang mengaku dirinya mukmin. Dan kita akan ambil satu ayat sahaja, iaitulah surah yang ketiga di dalam Al-Quran, iaitulah surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Dan ayat yang berkenaan adalah ayat yang ke-14. Sebelum saya bacakan ayat tersebut kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ingin bertanya, apakah future plan anda apabila bekerja di SME Bank? Boleh benarkah plan masa depan anda bila bekerja di SME Bank? Boleh saya katakan, kalau yang bujang tu, insya-Allah harap-harapnya dengan kerja di SME Bank, ialah dulu kita belajar di universiti, sekarang selepas kita graduan kita dapat tawaran bekerja di SME Bank, dan katakan kita masih lagi bujang. Ada yang bujang lagi tak kat sini? Nampak muda-muda belaka ni. Jadi bila dah bujang, alhamdulillah dapat bekerja, betul tak saya katakan perkara pertama yang menjadi matlamat future plan anda adalah mudah-mudahan anda dapat menggunakan gaji pendapatan ini, ada savingnya nanti untuk membina rumah tangga. Betul kan? Sengih-sengih belaka. Ya dah tu. Mudah-mudahan yang bujang-bujang ni dapat mempunyai seorang isteri, ataupun si wanita akan mampu mempunyai seorang suami. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah berumah tangga, betul tak saya katakan isteri kata bang nak anak lah. Jadi walaupun kita pada awalnya berkahwin hanya untuk memilikinya untuk bersama dengan isteri kita, dia pelengkap hidup kita, kita melengkapkan hidupnya. Mana lelaki akan sempurna kalau tidak dilengkapkan kelemahannya dengan seseorang yang bernama wanita. Seorang suami mungkin bukan jenis gosok baju, bukan jenis basuh baju, tetapi bila berkahwin, alhamdulillah ada orang yang monitor pakaiannya, kemas, treka bajunya. Kerana lelaki sangat lemah dalam hal ini, maka Allah lengkapkan dengan seorang wanita yang bernama isteri. Tetapi bila sudah berkahwin, kita semua mahukan supaya, khususnya isteri mahukan abang anak. Jadi mulalah kita meletakkan matlamat yang kedua, kita mahukan anak. Kita mahukan supaya ada cahaya mata. Dan untung orang yang berkahwin ada anak, dia ada sebab-sebab untuk menyatukan antara suami dan isteri bila berkonflik. Ialah ujian dalam rumah tangga ni tidak selamanya rumah tangga ini seronok, manis. Mana ada rumah tangga yang tidak diuji? Rumah tangga yang tidak diuji itu cerita di planet Pluto. Rumah tangga sentiasa diuji, ada pahitnya, ada garamnya. Maka kerana kadang-kadang adanya anak itu menyebabkan tak jadi nak bergaduh, tak jadi nak terlalu lama bergaduh, karena memikirkan anak yang masih kecil, ya. Jadi anak menjadi penyatu kepada ibu dan ayah untuk berhenti berkonflik ataupun berperang lah, kan. Itu yang kedua. Alhamdulillah dapat anak.
Okay, semua yang kat sini rasanya sudah ada anak semuanya. Seorang, dua orang, bahkan mungkin 30 orang anak. 30. Maka bila anak dah ramai, anda terdesak untuk membina future plan yang ketiga. Anda mula terdesak untuk menambah pendapatan. Betulkah? Kalangan anda mungkin ada yang buat bisnes part time. Kalangan anda mungkin ada yang ada kerja OT, overtime. Anda sanggup untuk bekerja lebih masa kerana nak membuat persiapan anak ketiga bakal lahir bila-bila masa. Macam aku, begitu. Anak ketiga bila-bila masa. Jadi kena kerja lebih sikit, kena buat program lebih sedikit, kena tulis banyak buku sedikit untuk jana pendapatan lebih. So matlamat yang ketiga, selepas anda dapat isteri dan anak bila dah ramai, anda kena dapat banyak sedikit pendapatan. Bukan sekadar basic salary, anda kena ada pendapatan tambahan. Alhamdulillah, bila dah dapat anak ketiga, bila anak pun sudah ada kemampuan, duit tadi sudah boleh menyara anak-anak dan isteri, maka bila dah ada lebihan daripada bisnes tambahan, saya rasa kalangan kita mula membina matlamat yang keempat, iaitulah kereta kecil nak tambah besar sikit. Anak nak letak kat mana kalau kereta tu kecil? Anak dah 3 orang. So kereta perlu ditambah mungkin saiznya, kereta perlu ditambah mungkin kuantitinya. Dahulu ada kereta kancil semasa hanya mempunyai seorang isteri. Sekarang perlu besarkan lagi kereta kepada Honda ataupun mungkin van, kerana anak sudah bertambah. So yang keempat, anda mula memikirkan pengangkutannya lebih besar dan lebih selesa. Dan selesa mungkin branded, yang mana ramai orang menggunakan kenderaan tersebut untuk membawa lebih banyak, MPV dan seumpama dengannya. Yang kelima, bila kenderaan sudah ada 2-3 biji, anak sudah 2-3 orang, isteri kekal seorang lagi, alhamdulillah, anda mula memikirkan macam mana nak create passive income. Ini yang kelima, passive income. Makna passive income adalah anda bukan bekerja untuk duit, duit bekerja untuk anda. Di sini anda mula memikirkan aset. Aset ni contohnya adalah anda beli rumah dan anda sewakan. So monthly anda dapat passive income. Anda beli rumah dan itu jadi aset anda. Seorang sewa bulanan adalah passive income. Itu yang kelima. Dan bila anda sudah dapat passive income, anda sudah menikmati, alhamdulillah, orang panggil financial freedom. Ustaz Tarmizi dia panggil kebebasan daripada pergantungan. Dia sudah tidak ada hutang, dia memang sudah ada financial freedom. Ya, ke sana kemari, maksud saya keluar negara dengan mudah saja. Maka yang keenam, anda mula memikirkan macam mana nak anak-anakku pun akan menerima apa yang aku dapat, iaitulah financial freedom. So anda mula memikirkan investment long term. Anda mula memikirkan bagaimana supaya anak-anakku pun nanti akan dapat kesenangan hasil daripada bila aku mati nanti. So anda mula memikirkan investment yang anda boleh petik bukan tahun depan, bukan 2 tahun depan, tapi 5 tahun depan, 10 tahun depan, macam unit trust. Anda mula memikirkan macam mana pulangannya, dia panggil pelaburan di masa tua lah. So sedar tak sedar, 6 perkara ini mungkin menjadi future plan anda. Dan sedar tak sedar, Allah menciptakan manusia, dia tahu cita-cita manusia. Dan Allah bongkarkan dalam surah yang ke-3 Ali Imran ayat yang ke-14. Perhatikan 6 turutan ini. Perhatikan 6 turutan ini. Pertama sekali isteri atau perempuan. Yang kedua adalah anak. Yang ketiga adalah emas, perak, berganda-ganda. Yang keempat adalah kuda-kuda tunggangan. Yang kelima adalah haiwan-haiwan ternak sebagai aset. Dan yang keenam adalah tanah sawah yang dibajak. 6 perkara yang saya sebut tadi menjadi future plan anda adalah 6 perkara yang disusun dengan indah oleh Allah dalam ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
wal khailil musawwamati wal an'ami wal harath dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Perhatikan ya terjemahannya. Dijadikan indah kepada manusia terhadap apa yang mereka inginkan, iaitulah yang pertama perempuan-perempuan. Perkara pertama yang manusia mahukan adalah perempuan-perempuan. Bohonglah seseorang yang normal kelelakiannya tidak mahukan perempuan. Kadang kan Al-Quran tidak perlu menyebut perempuan pun suka pada lelaki, kerana ayat ini secara zahir menyebutkan keinginan lelaki adalah untuk memiliki, mengahwini seorang perempuan. Seorang perempuan bila membaca ayat ini mungkin tertanya soalan, kenapa kami perempuan digambarkan lelaki suka? Kami ini seperti sekadar objek kesukaan mainan lelaki. Kerana ayat ini menyebut kami disukai oleh lelaki. Yang kami pula kat mana ayatnya? Kenapa Allah menyebut perempuan sangat disukai? Itu yang pertama sekali Allah sebut. Maka perempuan, an-nisa, disukai oleh siapa kalau bukan lelaki? Tetapi soalannya, kami pun perempuan suka lelaki sebagaimana lelaki suka perempuan. Tetapi kenapa Allah tak sebut? Kenapa Allah sebut minan nisa sahaja? Jadi untuk mempermudahkan kefahaman, ayat-ayat Quran ini dia kena faham-faham sendiri, dia punya terbalik dia tu. Kalau Allah kata lelaki suka perempuan, maka faham-faham sendiri perempuan pun suka lelaki. Tak perlu disebut dalam ayat Quran. Sebab Quran ini bahasa Arab. Ciri bahasa Arab adalah jawami'ul kalim. Dia ringkas, qalla wa dalla. Dia precise tapi bernas. Tetapi satu lagi aspek keindahan, hikmah Allah tidak menyebut hubbus syahawati minan nisa war rijal. Allah hanya menyebut minan nisa. Sebab Allah Ta'ala cipta wanita, dia tahu wanita dia bukan sekadar suka lelaki. Dia suka banyak benda lain, macam beg tangan, kasut. Seorang lelaki boleh jadi keinginan yang paling dominan adalah untuk mempunyai Hawa. Dia mahukan perempuan isteri. Sumber ketenangannya adalah bila memiliki isteri. Tetapi sumber ketenangan seorang wanita bukan hanya seorang lelaki yang bernama suami. Maka Allah tak sebut. Perempuan pun suka pada lelaki, sebab wanita mempunyai keinginan yang banyak kepada perkara-perkara selain daripada lelaki. Allah buat wanita, dia tahu makhluk yang diciptakannya. Dan satu lagi perkara disebut hikmah, Allah tak sebut wanita suka lelaki sebagaimana lelaki suka wanita, adalah Allah nak menutup kehormatan wanita, kerana agak kurang enak kalau disebut wanita pun ada syahwat kepada lelaki. Kerana jarang wanita menjadi lelaki pada menzahirkan rasa cintanya. Lelaki bila berminat dengan seseorang wanita, dia akan menzahirkan keinginannya dengan penuh keberanian. Tetapi jarang seorang wanita yang diberikan Allah sifat malu tiba-tiba berkata kepada seorang lelaki, Ustaz Ain katakan, Ustaz, saya suka Ustaz. Itu rare. Kelihatan kurang normal ya kalau wanita begitu ya. Paling kurang dia akan tulis SMS sebab dia ada rasa malu. Tapi dia terdesak mahukan Ustaz Ain. Tetapi tak ada sampai direct selling macam tu. Ustaz, saya suka Ustaz. Ustaz tak ada pilihan kecuali saya. Lelaki berani lakukan begitu kepada wanita. Tetapi wanita dia ada rasa malu. Tengok ya, Allah tunjukkan halus bahasa Quran. Allah nak tutup ya daripada malu wanita itu terdedah. Kerana wanita ini ada santunnya, ada fitrahnya, ada lebihnya berbanding lelaki. Maka ini hikmah yang pertama, Allah sebut wanita dan Allah tidak menyebut rijal, kerana faham-faham sendiri. Wanita pun ada minat kepada lelaki, tetapi wanita juga ada banyak minat kepada perkara lain. Yang kedua,
Allah sebut al-banin. Okey, al-banin suka pada anak lelaki. Mungkin pertama tadi wanita, kita boleh katakan lelaki suka wanita. Kami wanita, mana ayat yang menyebut kesukaan kami? Maka perkara kedua yang disebutkan adalah kesukaan wanita. Mahukan anak lelaki. Wanita mana tidak mahu anak? Dan bayangkan anda berada di suasana surah ini, ayat ini diturunkan, iaitulah bangsa Arab 1400 tahun dahulu. Mereka masih ada ingatan kepada tradisi jahiliah. Ya, surah ini turun di Madinah, tetapi para sahabat ridwanullahu alaihim masih lagi terngiang-ngiang perbuatan-perbuatan jahiliah di Makkah dahulu. Apa dia? Mereka tak pandang anak perempuan. Tetapi seorang ibu yang sudah mengandung, mereka sangat mengharapkan anak dalam kandungan itu lelaki. Kerana kalau wanita di zaman jahiliah, mereka sangat takut kalau anak yang keluar itu adalah perempuan, kerana nanti akan dipandang hina. Sistem jahiliah tidak memberikan pusaka kepada anak perempuan, kepada ibu perempuan, kepada adik perempuan. Mereka memerangi wanita. Wanita bukanlah satu jenis jantina yang dimuliakan oleh bangsa Arab jahiliah dahulu. Dan segelintir lebih teruk daripada itu, mereka membunuh anak-anak perempuan. So, bayangkan suasana ketika ayat ini turun. Memang wanita mahukan anak dalam kandungan adalah lelaki. Mana ada scan masa tu? Mereka hanya boleh mengharapkan anak dalam kandungan itu lelaki. So, cantik Allah susun yang kedua untuk sasarannya wanita. Bila perkara yang pertama sasarannya lelaki, an-nisa wal banin. Kemudian yang ketiga adalah sebab-sebab yang mendorong seseorang bekerja lebih masa, sehingga akhirnya mendapat al-qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah. Qanatir adalah harta, muqantarah adalah berganda. Perkataan muqantarah pun berasal daripada qintarah yang jamaknya qanatir. So, perkataan itu digandakan, menunjukkan anda mendapat harta yang berganda. Bukan setakat dapat emas, dapat perak, tetapi berganda-ganda emas dan perak. Maknanya pendapatan luar biasa. Orang lain gaji 5,000 sebulan, tetapi anda dapat gaji 5,000 sebulan kerja di SME Bank katakan, tetapi anda berjaya mendapat pendapatan tambahan bisnes part time yang akhirnya menyebabkan orang lain 5,000, anda 50,000 sebulan. Ini disebutkan sebagai qanatiril muqantarah, berganda. So, bila dah dapat pendapatan luar biasa, anda mula memikirkan menambah kuda-kuda. Dulu kuda untuk bergerak pantas, sekarang orang tak naik kuda. Ke tuan-tuan masih lagi menaiki kuda? Sekarang kuda kita adalah kenderaan yang ada logo kuda, Ferrari. Kuda saya Honda Civic. Kuda tuan-tuan mungkin apa dia? Ustaz Tarmizi kenapa Ustaz? Velfire, api. Jadi wal'adiyati dhabha, kuda yang bila bergeser kakinya mengeluarkan api, Velfire. Jadi bila nak dah ramai, memang Velfire kita perlukan supaya memudahkan perjalanan balik kampung tahun baru Cina. Jam teruk. Nak buat apa kalau kita naik kenderaan yang tidak selesa? Jadi kekadang satu keperluan, bukan mahu menunjuk-nunjuk, untuk mempunyai kenderaan al-khailu al-musawwamah. Musawwamah artinya branded. Kerana orang-orang yang sudah ada harta banyak, dia akan memiliki kuda yang ada tanda-tanda tertentu. Bukan kuda biasa. Kuda yang lebih pantas akan diberikan tanda. Kuda yang boleh membawa barang dagangan lebih banyak akan diberikan tanda. Dan musawwamah juga, kata para ulama bahasa,
adalah kuda yang bukan diberikan hidangan tertentu ataupun ada waktu jadual makannya, tetapi dia memang berada di padang rumput yang dia bebas makan bila-bila masa, dan apa jua dia bebas makan. Memang kenderaan yang pendek kata ada parking khusus untuk dia, ada servis khusus untuk dia, ada orang monitor secara khusus pada dia. Zaman dulu 1400 tahun dahulu, orang sikat rambut kuda sebagai suatu tanda dia sangat gembira dengan prestasi kuda ini. Disikat-sikatnya rambut kuda tersebut. Kita basuh kereta seminggu sekali. Itulah gambaran kesukaan kita, sayangnya kita kepada kenderaan ini, ya. Yang kelima, bila anda sudah ada kenderaan balik utara selatan dengan mudahnya, sebulan sekali balik kampung dengan lancarnya, anda mula memikirkan an'am. Siapa nak jaga haiwan-haiwan ternakku ini, dan siapa nak beli menjelang Aidul Adha nanti, dengan mudahnya anda dapat passive income. Ataupun boleh jadi kita takwilkan sebagai rumah-rumah sewa, ya, yang mana kita tak manage dah. Rumah sewa tu adalah rumah yang kita beli di Kedah katakan, di Kelantan katakan. So kita sewakan tu passive income. So orang nak beli, ada orang yang uruskan binatang-binatang ini. Kita tak payah uruskan lagi, duit bekerja untuk kita. Kemudian yang terakhir Allah sebut al-haras. Al-haras artinya tanah yang dibajak, tanah sawah. Anda mempunyai satu tempat yang mana anda akan menunggu hasilnya lambat lagi, tapi ada orang yang bangunkan. Sebab tu saya katakan tadi long term investment. Tuan-tuan, perhatikan sekejap susunan ini. Allah mulakan dengan manusia, mahukan wanita dan lelaki, dan Allah akhiri dengan tanah. Anda bajak tanah, anda semai benih dalam tanah, anda gembur tanah itu dengan binatang-binatang, anda hanya letakkan benih dalam tanah. Allah mulakan dengan keinginan manusia kepada perempuan, dan akhir sekali keinginan manusia adalah membabitkan kembali ke tanah. Maknanya apa? Ya, tak salah kamu mahukan keinginan-keinginan ini semua, tapi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tak salah kamu nak keinginan-keinginan ini semua, tapi jangan lupa kamu akan kembali kepada tanah sebagaimana benih yang kamu tanam dalam tanah. Haraf, iaitu perkara keenam yang disebutkan tadi. So biar fikir jauh sedikit, ke mana segala yang kamu mahukan tadi akan menyelamatkan kamu di dalam tanah nanti, di lubang kubur nanti. Dan keenam perkara yang disebutkan tadi semuanya atas bumi. Ramai manusia 6/6 dia dapat, tapi dia tak pernah angkat kepala tengok ke langit. Keenam perkara ini adalah perkara yang ada di atas muka bumi. Setengah orang dia hanya pandang apa atas bumi, dia tak pernah jenguk ke langit. Sebab tu Allah akhiri ayat ini, dzalika mata'ul hayatid dunya. Perkataan ad-dunya adalah rendah. Dia berasal daripada perkataan adna, rendah. Dunia ini tempat rendah. Allah kata ini kehidupan orang-orang yang hanya berfikir setakat kerendahan. Tak salah, anda kena dapatkan 6/6. Kalau tidak, anda nak letak kat mana cerita Nabi Daud? Setengah orang memahami ayat ini, kononnya agama ini tidak suka anda menjadi orang yang mewah. Salah. Islam agama pertengahan. Apa makna pertengahan? Jangan sampai berpuasa tidak berbuka. Jangan sampai beragama sampai tidak mahu berkahwin. Dan pada masa yang sama, bila sudah ada harta, jangan jadi Qarun. Islam agama pertengahan. Ayat ini adalah ayat yang bukan mengharamkan seseorang memiliki wanita. Ayat ini bukan mengharamkan anda daripada memiliki kuda-kuda tunggangan mewah. No. Kita bukan rabbis yang mengharamkan dunia daripada hidup mereka. Maksud saya pederi. Pada masa yang sama, kita dilarang dalam ayat ini daripada terlalu materialistik. Ayat inilah menjadi slogan perjuangan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Semua cerita tu saya dah sampaikan di sini. Cerita Nabi Daud, cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Ayub adalah cerita orang yang Allah Ta'ala beri al-khailul musawwamah,
Cerita yang Allah Ta'ala beri al-fiddah wa dhahab. Cerita yang Allah Ta'ala beri anak-anak yang ramai. Nabi Sulaiman dalam hadis yang sahih ada 90 orang isteri. So nak letak kat mana ayat ini? Kalau kita kata ayat ini menunjukkan tak elok kita ada wanita, tak elok kita ada harta yang banyak, tak elok kita ada kenderaan mewah. Habis tu nak letak kat mana cerita Nabi Sulaiman? Dia suka lihat satu ekor kuda, bukan satu kumpulan kuda mewah dalam surah Sad. Dia seronok dan dia kata, jadikan kuda-kuda mewah ini sebagai tentera saya. Nabi Sulaiman pun suka kenderaan mewah. Tetapi soalnya tujuan. Apa tujuan memiliki kenderaan mewah ini? So di sini pula ayat ini mengatur kita. Iaitulah apa yang dinyatakan ini jangan jadikan tujuan, jadikan alat sahaja. Jadikan sebagai proses untuk sampai pada tujuan. Apa dia? Wanita adalah isteri. Macam mana dengan isteri boleh membantu kita untuk kehidupan akhirat yang lebih baik? Anak, macam mana anak boleh dijadikan proses untuk dapat kehidupan akhirat yang lebih baik? Macam mana anak akan membantu untuk hidup di alam barzakh yang lebih baik? Macam mana harta yang banyak daripada emas dan perak boleh membantu kehidupan yang lebih baik di alam barzakh dan di alam akhirat? Dengan cara sedekah, dengan cara wakaf. Macam mana nak wakaf? Macam mana nak sedekah? Macam mana nak zakat pendapatan? Macam mana nak zakat simpanan kalau tak ada harta? Hanya orang kaya saja akan mampu memiliki simpanan. Hanya orang kaya saja boleh menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi Allah nak kita kaya. Kerana kata Nabi SAW, seseorang yang kaya tetapi bersyukur lebih baik daripada miskin yang bersabar. Yang tu tempat letaknya cerita Nabi Daud, Sulaiman dan Ayub. Jadi ayat ini mengajar anda jangan menjadikan keenam-enam ini matlamat, tetapi pada masa yang sama jadikan ia wawasan, yakni proses untuk menjadi seseorang yang selamat di dunia dan di akhirat. Sebenarnya ayat ini mengajar kita hidup kena ada wawasan. 6/6 ini kena jadikan wawasan anda. Tetapi wawasan, definisi wawasan adalah proses untuk dapat hidup dunia yang lebih baik dan hidup di akhirat. Sebab ada orang dia buang akhirat dan dijadikan ayat ini sebagai wawasan, lalu sebenarnya dia telah menjadi seseorang yang telah menjadikan keenam-enam perkara ini matlamat hidupnya. Once dia jadi matlamat, dia sudah berada dalam keadaan bahaya. Kerana kesemua ini hanyalah proses, bukan matlamat. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, perkataan zuyina adalah perkataan penting. Kerana zuyina artinya dihiasi. Zuyina linnas, dihiasi manusia ini. Hias artinya meletakkan sesuatu di luar sehingga tidak kelihatan apa di dalam. Botol air ini anda nampak isi kandungannya kerana tidak dihias. Setengah produk diberikan hiasan, anda tak nampak apa di dalam, tetapi zahir balutan itu menunjukkan seperti apa yang ada di dalamnya berharga. Zuyyina artinya dibaluti, dihiasi. Anda nampak zahir cantik, di dalam belum tentu. Sekarang soalan, dihiasi manusia keinginan kepada 6 perkara tadi. Soalannya adalah siapa yang menghias? Kita tidak diberitahu dalam ayat ini siapa yang menghiasi. Iaitu zahir nampak cantik, tapi di dalam belum tentu. Kerana tidak disebutkan syaitan dan tidak juga disebutkan Allah. Ini adalah keindahan bahasa Al-Quran. Kerana apabila fi'il madhi mabniyun lil majhul, kepada mereka yang belajar bahasa Arab, pelakunya tidak diberitahu. Maknanya apa? Boleh jadi dua pihak menghiaskan pada anda
sesuatu yang zahir nampak cantik, tetapi hakikat tidak anda ketahui. Iaitulah yang pertama, Allah Azza wa Jal atau syaitan. Apa yang akan menentukan siapa yang hiasi ini adalah iman anda. Seseorang yang Allah hiasi perempuan dengan kecantikan, lalu seseorang lelaki meminatinya, iman akan menentukan seseorang itu memahami Allah yang menyebabkan aku nampak wanita ni cantik, zahir, dan untuk aku memilikinya maka aku perlu menggunakan jalan perkahwinan. Maka ia menyebabkan anda memilih jalan perkahwinan, dan perkahwinan untuk meramaikan zuriat umat Nabi Muhammad, kan? Maka pada waktu itu Allah yang telah menyebabkan perempuan itu nampak cantik di mata anda. Lalu anda mengambil cara yang halal, namanya perkahwinan. Kemudian kita ambil contoh lain lagi, iaitulah anak-anak. Anak-anak dihiaskan kepadanya seseorang akan rasa seronok dapat anak. Apa tanda Allah yang menyebabkan anda nampak seronok ada anak? Iaitulah anda memahami nak anak hanyalah keinginan semua manusia, tetapi bagaimana anak-anak itu dididik dan dibesarkan supaya isi kandungannya, intipatinya, dalamannya kuat, maka Allah Azza wa Jalla menghiasi anda keinginan untuk memiliki anak, iaitulah dengan anda menganggap anak ini adalah ujian daripada Allah. Ujian apa? Ujian pendidikan. Sebab berapa ramai yang memiliki anak yang ramai, namun akhirnya anak-anak itulah yang menyusahkan kepadanya, kerana dia durhaka di kemudian hari. Tetapi seseorang memahami Allah mengujinya dengan anak, zahir nampak seronok ada anak, tapi batinnya kita diuji, dia akan memahami anak adalah ujian daripada Allah. Harta yang banyak semua orang suka. Tanda Allah yang menyebabkan anda suka harta yang banyak adalah anda dermawan, anda kerja kuat untuk lebih banyak membantu orang miskin. Itu tandanya Allah yang zuyyina, yang hiasi anda. Tetapi sebaliknya, pihak kedua akan datang. Dia akan hiasi anda perempuan yang cantik, anda nampak cantik zahir, tetapi tanda syaitan telah hiasi pandangan anda adalah anda mengambil jalan selain daripada perkahwinan. Itu tanda syaitan telah masuk untuk kelabukan mata anda. Tengok orang dapat pendapatan banyak, anda pun mahu pendapatan yang banyak. Tanda syaitan telah zuyyina adalah apabila anda mahu mencuri ataupun melakukan perkara-perkara tidak berintegriti, ya, untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi itu tanda syaitan pula telah hias. So boleh nampak hikmah Allah tidak menyebut dirinya, dan Allah juga tidak menyebut syaitan dalam kalimat zuyyina, kerana ia boleh jadi Allah, ia boleh jadi syaitan. Siapa menentukan? Iman anda. Yang seterusnya, tuan-tuan, ayat ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul akan menampakkan anda lebih faham indahnya ayat ini. Ayat ini turun, kata para ulama, asbabun nuzul, ketika para sahabat segelintir, ya, tahun yang ke-9 Hijrah. Tahun ke-9 Hijrah ni setahun je lagi sebelum Nabi wafat. Segelintir para sahabat melihat para pendeta Nasrani dari negara Najran menghampiri Yaman di selatan tanah Arab. Untuk makluman anda, pada tahun ke-9 Hijrah, Nabi didatangi oleh tetamu-tetamu Kristian, Ahlul Kitab Nasrani. Mereka datang sebab mereka dapat tahu nama Rasulullah ini viral sebagai seseorang yang mengatakan dirinya Rasulullah. So mereka datang daripada jauh, jumlah mereka sangat ramai, ya, katanya 20-30 orang, dan mereka datang nak selotok dengan Nabi kita dan nak mengesahkan betul ke dia ni Rasulullah, kerana mereka faham Rasul yang terakhir adalah Jesus. Itu memang dalam agama mereka. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang mengatakan dia Rasul yang terakhir.
So mereka tak duduk diam lah bila Nabi punya nama ni viral dalam WhatsApp group dia orang. So dia orang nak pergi ke Mekah. So bila mereka pergi ke Mekah tahun 9 Hijrah, pakaian para pendeta-pendeta Nasrani ini adalah pakaian yang sangat mewah. Gelang-gelang daripada emas, salib emas. Jadi segelintir para sahabat ridwanullahu alaihim, mereka terlintas je. Tak salah rupanya seseorang yang kuat agama mempunyai kemewahan dan kekayaan seperti mereka. Sebab mereka sendiri orang yang sangat patuh berpegang pada agama Injil mereka, dan pada masa yang sama mereka mewah, kaya, sampai salib pun daripada emas. Lalu ketua pendeta delegasi Najran ini juga berkata, kami ini dapat kekuatan harta mewah ini kerana kami adalah tetamu yang istimewa di bawah Kaisar Romawi. Kaisar Romawi kami sentiasa memberikan hadiah-hadiah lumayan kepada kami. Jadi dalam hati mereka nak kata, kami takes time jugalah nak beriman dengan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kelihatan pengikut-pengikut kamu tak ada kaya raya macam kita orang. Sebab tu mereka datang dengan harta yang mewah, berpakaian dengan pakaian penampilan yang begitu hanya orang-orang VIP saja, dan ini penghalang mereka untuk beriman kepada Rasulullah. Tetapi isunya adalah segelintir para sahabat ada terlintas, kalaulah kita kaya seperti mereka. Turun ayat ni memang tarbiyah sentap lah. Jatuh ayat ni, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Jadi para sahabat tuan-tuan, Allah tegur tepat pada masanya. Allah tak turunkan ayat kecuali tepat pada masanya, iaitulah antaranya adalah bila para sahabat buat sikit je silap, terlintas je pun, tak keluar dalam bentuk perkataan pun, para sahabat terlintas je pun, pap, jatuh ayat tu memang sentap. Saya nak sebut pada anda betapa hebatnya tarbiyah generasi para sahabat. Terlintas je Allah didik dia orang, seolah-olah ayat ni menampa-nampa dia orang. Tak sepatutnya kamu punyai keinginan untuk mewah seperti mereka, kerana sebenarnya kemewahan mereka lah menyebabkan mereka tidak beriman pada Rasulullah. Mereka takes time, kerana mereka memikirkan kalau kita beriman dengan ajaran Muhammad, Kaisar Romawi tidak akan lagi memberikan kepada mereka harta-harta ini semua. Serupanya kekadang harta yang mewah boleh menghalang seseorang daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan terakhir tuan-tuan, saya nak sebutkan di sini, di mana duduknya ayat ini? Duduknya ayat ini selepas Allah cerita pasal perang Badar. Ayat yang saya bacakan ini adalah ayat 14. Tetapi sekiranya anda membaca ayat ini di dalam surah Ali Imran, ayat ini duduknya adalah selepas ayat 13. Fikirkan sekejap. Tadi kita diberitahu ayat ini turun pada tahun 9 Hijrah. Perang Badar berlaku bila? 2 Hijrah. Lalu sekarang ayat ini yang turun 9 Hijrah duduknya selepas ayat yang turun 2 Hijrah, iaitulah ayat yang turun lepas perang Badar tahun 2 Hijrah. Maka soalan yang pertama kena jawab, siapa yang susun ayat ni? Surah Ali Imran ada cerita pasal perang Badar, iaitulah faktor kemenangan para sahabat. Ayat-ayat ini turun pada tahun 2 Hijrah. Antara ayat tersebut adalah ayat 13 yang berbunyi, qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Ayat ni tahun 2 Hijrah, turun lepas perang Badar, mengingatkan para sahabat faktor kemenangan perang Badar. Apakah faktornya? Iaitulah
satu golongan berperang di jalan Allah, dan satu lagi golongan kafir melihat dengan mata kepala mereka jumlah pasukan muslimin 2 kali ganda daripada jumlah mereka. Kafir Quraisy melihat jumlah pasukan muslimin 2 kali ganda daripada jumlah mereka. Perang Badar berapa pasukan muslimin? 313. Berapa pasukan Quraisy? 1,000. Tetapi 1,000 melihat pasukan muslimin bukan 313. 1,000 melihat pasukan muslimin 2,000. Allah menimbulkan kegerunan kepada pasukan Quraisy. Yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri besarnya pasukan tentera muslimin. Sebenarnya Allah yang menguatkan orang-orang beriman dengan bantuannya seperti tadi, yakni menimbulkan kegerunan. Maknanya apa? Faktor kemenangan orang-orang beriman dalam peperangan Badar adalah mereka bangga dengan keimanan kepada Allah dan bukan pada kemewahan harta benda, anak yang ramai, isteri yang ramai. Kerana di pihak sana, yakni Quraisy, yang berbangga dengan harta yang banyak, anak yang ramai, isteri yang ramai, kenderaan yang mewah, hancur musnah dalam peperangan Badar. Tetapi pasukan mukmin yang hanya berbangga dengan iman, mereka sanggup bertempur dengan ayah mereka sendiri, mereka sanggup bertempur dengan bapa saudara mereka sendiri, mereka sanggup bertempur dengan anak mereka sendiri. Kerana kalau anda faham, perang Badar perang saudara. Abang cari adik, abang kafir cari adik yang mukmin, ayah kafir cari anak yang mukmin, anak kafir cari ayah yang mukmin. Muslimin kena bila ayah nak bunuh aku, tak aku tak pertahankan diri aku sendiri. Betul, perang Badar bukan sebarangan peperangan. Peperangan yang sangat istimewa di langit dan dalam sejarah Islam. Kerana anda terpaksa berdepan dengan orang-orang yang anda sayang. Tetapi kebergantungan pasukan mukmin hanya kepada Allah. Kerana peperangannya berlaku dalam keadaan pasukan muslimin dhaif, kerdil, tak ada kekuatan harta. Maka munasabahlah. Orang kata dalam bahasa Arab munasabahlah. Dalam bahasa akademik signifikanlah. Dalam bahasa Melayu sesuailah ayat yang turun 9 Hijrah. Rasulullah perintahkan susun ayat ni lepas perang Badar. Dan Nabi bukan perintahkan berdasarkan ijtihad Nabi. Nabi perintahkan kerana Jibril perintah. Dan Jibril perintah kerana Allah perintah. Iaitulah dalam Quran, walaupun ayat ni turun 9 Hijrah, tapi letak lepas ayat perang Badar. Ayat 14 turun 9 Hijrah, ayat 13 turun 2 Hijrah sebab cerita pasal perang Badar. Tetapi susunan ayat 2 tahun terakhir Nabi melakukan. Itulah Nabi diperintahkan Allah 2 tahun terakhir Nabi wafat, susun balik ayat-ayat ini. Dan para ulama mengenal pasti hikmah daripada ayat 14 muncul selepas ayat 13 adalah kerana mahu memberitahu umat Islam selepas Rasulullah, kalian boleh terkena penyakit Quraisy. Bangga dengan kuantiti, bangga dengan material yang banyak, namun akhirnya kalian tidak dihormati oleh seluruh manusia. Umat Islam ramai, tetapi materialistik. Kita tiada kemuliaan. Musuh-musuh membantai kita dengan mudahnya di beberapa buah negara, dan kita tidak mampu membantu. Jadi saya harap tuan-tuan nampak ya, indahnya penyusunan ayat. Allah tak susun Quran berdasarkan waktu bila dia turun pada Nabi. 2 tahun terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi diperintahkan susun semula menurut turutan di Lauh Mahfuz. Dan rupa-rupanya turutan di Lauh Mahfuz, ayat 14 mesti disusun selepas ayat 13. Kerana ayat 14 adalah pembongkaran punca kekalahan Quraisy, iaitulah suka untuk mengejar harta yang banyak, suka untuk menambah kemewahan, tetapi lupa kepada akhirat. Maka bila kita umat Islam ada penyakit Quraisy, kuantiti umat Islam yang ramai tidak membawa sebarang kemuliaan. Kerana pasukan Badar kerdil, tapi Allah beri kemuliaan. Dan tuan-tuan, saya mahu akhiri dengan pesan Hamka.
Indah kata-kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar menutup tirai ayat ini, ya. Dia tadabbur ayat ini, dia berkata, berapa banyak mahukan anak, akhirnya bila dewasa hanya menambah sakit hati kerana anak itu durhaka. Berapa banyak kalangan kita mahukan harta, akhirnya bila kaya tambah gelisah rasa terancam. Berapa banyak mahu menambah pengikut, akhirnya bila popular makan minum tidak teratur dan tidur sudah tidak lena. Ini tadabbur Hamka pada ayat ni, renung-renungkan supaya kita sentiasa memahami 6 perkara ini kita kena dapat. Kerana itulah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman mengajar, apa yang anda mahu dapat itu bukan matlamat sebenar anda. Ia hanya kaedah-kaedah untuk membantu kita membina keselamatan di alam akhirat, insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dapat pengajaran yang banyak daripada perkongsian ini. Satu lagi saya nak bacakan hadis sahih daripada Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Abbas. Fikir-fikirkan sejenak, kalau kata-kata Hamka tadi mungkin susah nak difahami, tak apa, kita faham kata-kata Nabi. Lau kana li ibni adama wadiyani min dhahabin latamanna anna lahu thalithun wala yamla'u jawfa bani adam at-turab wa yatubu Allahu ala man tab. Apa maknanya? Ustaz Ain angguk dia faham, alhamdulillah. Tuan-tuan bagaimana? Itu kelebihan orang belajar bahasa Arab, ya. Iaitulah, kalaulah seseorang anak Adam, beri perhatian, ini kata-kata bukan sekadar seorang rasul, tetapi seseorang yang dididik oleh Allah ilmu psikologi manusia. Manusia semua sama sahaja perangai, kaya ke miskin ke, inilah sifat manusia. Kalaulah anak Adam itu diberikan 2 lembah dari emas, dia pasti bercita-cita mahukan lembah yang ketiga dari emas. Maknanya apa? Tak pernah manusia rasa cukup. Dulu tak ada kereta yang kedua, sangat perlukan kereta kedua. Bila dah dapat, mahu yang ketiga. Tidak pernah rasa cukup. Sehinggalah Nabi kata, anna lahu thalith wala yamla'u jawfa bani adam. Sedangkan, kata Nabi, sedangkan tiada yang akan memenuhi rongga-rongga kehidupannya di lubang kubur nanti kecuali tanah. Tak ada yang akan dia bawa ke alam barzakh kecuali tanah. Tiada kenderaan boleh membantu, tiada isteri boleh membantu, tiada anak boleh membantu, tiada aset boleh membantu, tiada long term investment boleh membantu, ya. Dan Allah menerima taubat mereka yang bertaubat. Subhanallah, cantik kata-kata Nabi, ya. Alhamdulillah. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.